Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, untuk kita memperbincangkan ayat-ayat daripada Al-Quran, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya kita dah pun memperbincangkan daripada ayat 1 sampai 20 daripada minta maaf 1 sampai 19 daripada surah Al-Baqarah. Sebelum tu kita dah bincang surah Al-Fatihah. Semuanya secara ringkas-ringkas, insya-Allah. Tayyib, tanpa melengahkan masa, sebelum tu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Semoga tuan-tuan, puan-puan ceria dengan bersama keluarga memulakan kehidupan walaupun kita diuji dengan apa orang kata norma baru, keadaan yang terpaksa kita hadapi kerana ujian Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan COVID-19 ni. Tapi apapun kita kena teruskan hidup, teruskan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan mematuhi apa tu arahan-arahan ulul amri yang elok, yang baik, yang demi kebaikan kita. Jadi kita kena ikut perkara tersebutlah, kerana itu juga adalah suruhan daripada Allah SWT untuk mematuhi atas perkara-perkara yang atas perkara yang ma'ruf, insya-Allah. Okey, apapun, alhamdulillah, kita tak nak berceloteh panjang. InsyaAllah kita nak terus kepada ayat yang hendak kita bincangkan hari ini, iaitu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Sebelum tu kita dah bincang daripada awal lagi, iaitu ciri-ciri orang bertakwa. Allah SWT dah nyatakan berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian Allah SWT menyatakan berkenaan dengan ciri-ciri orang kafir. Hanya 2 ayat. Seperti mana kita jelaskan sebelum ini, ayat-ayat berkenaan dengan orang bertakwa dan cuma 5 ayat. Kemudian orang kafir itu 2 ayat kerana jelas sekali perbuatan orang bertakwa dan perbuatan orang kafir ini kedua-duanya jelas, wadih. Jadi tak ada masalah. Tak perlu nak panjang-panjang sebab apa, memang mudah dikenali. Tetapi berkenaan dengan orang munafik sampai 13 ayat. Tuan-tuan kira balik dah, mungkin saya kalau saya tersilap kan. Tapi ada 13 ayat lah kita, kalau setakat saya dah kira berulang-ulang tu, setakat ni 13 ayat lah. Awal ni berkenaan dengan orang munafik telah pun kita lalui. Di mana Allah menggambarkan betapa kelang kabutnya pemikiran mereka, betapa berserabutnya apa yang ada dalam hati dan perasaan dia, gundah gulana hidup mereka. Maka tetapi Allah SWT tidaklah mengatakan terus seolah-olah mereka ini sudah tidak ada harapan. Selagi mana seorang itu masih hidup, walaupun sejahat mana pun, tetapi kalau dia membaca Al-Quran, kalaulah dia buka hati, pintu hati dia untuk Al-Quran, maka dia masih ada peluang untuk kembali. Itu dia. Sebab tu Buya Hamka rahimahullah ta'ala, dia kata, apabila kita sedang membaca ayat-ayat berkenaan dengan api neraka ke apa, lebih kurang maksud dia, saya cuma ambil dia punya mafhum dia, maksud dia. Jadi apa yang beliau rahimahullah kata, syukuran kita masih beruntung lah apabila kita membaca berkenaan neraka ini, kita masih hidup. Buya Hamka telah pergi, tapi masa dia cakap tu, masa dia tulis dalam tafsir Al-Azhar tu, dia masih hidup. Kita ini masih hidup. Kita baca tentang neraka, kita baca tentang syurga, kita baca tentang kiamat, kita baca tentang ganjaran baik, tentang ganjaran buruk. Sepatutnya perkara itu menyentuh hati kita. Kalau ada apa perkara yang sepatutnya kita ubah, maka kita ubah untuk memperbaiki diri kita, memuhasabah diri. Itu kata tadi, kita kata bincang sebelum ini berkenaan kilat itu. Kilat itu menyambar hati dan perasaan dia. Tetapi kalau dia ini orang beriman, dia akan kembali kepada Allah SWT, pencipta dia. Jadi, kalau dia mahu terus dalam kekufuran, ini menyebabkan dia rasa macam benci, marah, takut, gelisah.
Jadi sebab apa? Sebab dia tak nak mahu kembali kepada fitrahnya yang asal, iaitu memperhambakan diri kepada Allah SWT. Tapi jangan lupa, sebab tu kita kata awal-awal Allah memperkenalkan zat dia dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sedangkan Allah tu banyak sekali nama dia. Allah itu banyak sekali nama dia, banyak-banyak nama yang dia pilih untuk perkenalkan diri dia dalam surah, dalam Al-Quran ini adalah dengan apa? Dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana dalam hadis Qudsi, mafhum hadis dikatakan bahawa dikatakan bahawa rahmat aku itu mengalahkan kemurkaan. Maka Allah membuktikan rahmat iaitu dengan apa? Setelah Allah menceritakan berkenaan orang bertakwa, Allah cerita orang-orang yang menyisihi orang bertakwa, itu apa? Kafir dan juga orang munafik. Maka Allah tidak berputus asa dengan mereka. Allah memujuk mereka ini semua, siapa sahaja dia, sama ada dia orang bertakwa, sama ada dia orang kafir, menentang secara terang-terangan, dia munafik, dia sebenarnya kafir, tapi dia munafik dan menyembunyikan kekafiran dia, menzahirkan keimanan dia, tetapi Allah SWT tetap memanggil mereka semua. Ini memanggil kita semua. Manusia ini tidak mengenal apa sahaja agama atau bangsa untuk kembali kepada Allah SWT. Teruskan, kita lihat betapa rahmatnya Allah SWT ni. Allah kata, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam ayat 20, minta maaf, dalam ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah Subhanahu wa taala menggunakan seruan harfun nida. Allah panggil ya ayyuha. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai sekalian manusia. Orang bertakwa ke? Orang kafir ke? Orang munafik ke? Semuanya ketiga golongan ni, siapa sahaja dia, tak kira apakah dia punya darjat dia, kehidupan sosial dia, ahli maksiat ke, ahli fasik ke, siapa, orang beriman ke, Allah SWT panggil semuanya tanpa pilih bulu lah. Allah panggil jemput kembali. Allah jemput kepada semua manusia ni. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah, perhambakanlah dirimu, Rabbakum, kepada siapa? Kepada Tuhan kalian. Itu dia. Kalian mengakulah siapalah Tuhan kalian, tapi hakikatnya Tuhan kalian cuma satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah panggil, Allah jemput. Macam mana pun kita kalau orang ni dah buat hal masalah, kita tak jemput lah, datang rumah kita dah. Kita kata macam tu. Tapi Allah SWT tak macam tu. Buatlah apalah, katalah dia macam-macam. Tapi Allah kata masih lagi ayat ni masih kita pukul kepada siapa sahaja, tak kira lah Yahudi ke, Nasrani ke, orang Islam ke, orang liberal ke, siapa sahaja mereka. Allah kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah, rabbakumul ladzi, Tuhan kalian. Yang apa? Yang khalaqakum, yang telah menjadikan kalian, telah mencipta kalian. Wallazina min qablikum, dan siapa? Dan juga dia juga mencipta orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian semua ni menjadi orang yang bertakwa. Yang tu. Jadi kita menariknya sebenarnya apabila Allah suruh memperhambakan diri kepada Tuhan kalian, so Allah bagi tahu sebenarnya Tuhan kalian ini cuma ada satu sahajalah yang telah diperkenalkan, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi sembah kepada dia, perhambakan kepada diri dia. Kerana apa? Kerana dia yang telah menciptakan kalian. Dia dah cipta kita semua.
Tuan-tuan, kita kan mak ayah kita cipta kita. Mak ayah kita tak cipta kita. Mak kita melahirkan kita, ayah kita, mak dan ayah kita membesarkan kita. Kita pun daripada ayah kita, daripada ibu kita. Jadi tetapi kita terhutang budi dengan mereka. Itu dia. Kita terhutang budi dengan mereka. Walaupun mereka tidak menjadikan kita, mereka cuma melahirkan kita, mereka menjaga kita. Tapi kita masih lagi terhutang budi dengan ibu dan ayah kita. Kalaulah dengan ibu dan ayah kita pun kita terhutang budi, kenapa kita tidak terhutang budi kepada Sang Pencipta itu sendiri? Yang kita itu tidak ada jasa langsung dengan Allah sebelum ini, tidak pernah ada, sampai sekarang pun tak ada. Masa kita dalam perut ibu tu, siapa yang jaga kita? Siapa yang bagi kita makan? Siapa yang selamatkan kita daripada mati lemas kat dalam rahim tu? Siapa? Sedangkan kita tak ada jasa langsung pun kepada Tuhan. Sembah dia pun tak ada kalau kita nak kata jasa. Walaupun sembah tu pun bukan jasa. Tapi kalau kita kata, adalah aku buat something kat Tuhan. Kan? Tapi tak ada langsung sebenarnya. 9 bulan sekurang-kurangnya kita ada kat dalam perut ibu kita. Tetapi apa yang Allah buat, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Keluar pula daripada ni, Allah bagi kita kita tahu saja nak menyusu kat siapa. Semua tu Allah bagi kepada kita. Allah jaga kita dengan rapi sekali. Lihat, kepada ibu dan ayah pun kita rasa sangat terhutang budi kepada mereka. Tapi kita lihat bagaimana kasih sayang Allah yang kita tidak ada langsung jasa kepada, sekurang-kurangnya kepada ibu bapa ni memang kita keluar ni sebagai bagi mereka adalah anugerah lah. Gembira sangat lah. At least kita ni memberikan kegembiraan kepada mereka lah bila kita keluar sama anak-anak kita, keluar gembira. So adalah something juga yang sebenarnya kita bagi, itu bagi kegembiraan. Tetapi kepada Allah apa kita bagi, tak ada apa. Kita tak bagi Allah satu sen pun, kata bahasa kasar. Tapi Allah jaga kita, Allah bagi kita 2 mata, Allah bagi kita 2 telinga. Majoritinya dapat yang sempurna. Melainkan yang diuji dengan Allah SWT. Tapi majoritinya keluar dengan keadaan yang sempurna. Jadi apabila Allah telah memberi segala-gala, sepatutnya kita balas budi Allah ni. Kalau kita nak balas, memang tak boleh balas lah. Ini cuma metafora, kata-kata je untuk kita faham. Jadi sepatutnya kita membalas jasa Allah SWT dengan apa? Dengan memperhambakan diri kepada Allah SWT semata-mata. Tanpa mensyirikkan dia dengan segala sesuatu. Sebab apa? Sebab dialah Tuhan kan? Kalian, dialah penjaga, pengawas. Dialah pemelihara. Semua tu Allah SWT. Rabb. Ada dalam perkataan Rabb. Allazi khalaqakum, dia telah menciptakan kalian, bukan saja kalian, tapi siapa lagi? Wa min qablikum, wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Kenapa agaknya Allah sebut tentang kita, kemudian Allah sebut tentang orang-orang sebelum kita? Wallahu a'lam. Tetapi seperti mana yang kita tahu bahawa apabila manusia ini selalu berbangga-bangga dengan keturunan dia, dan manusia selalu terhutang budi dengan keturunan dia. Sebab apa? Ada orang yang dia tak perlu nak cari rezeki pun, dia lahir saja dia dah ada banyak harta dah, hasil peninggalan daripada ayah dan ibu dia, nenek moyang dia, tok nek dia semua. Jadi dia kaya. Kerana apa? Kerana keluarganya. Walaupun dia tak perlu berusaha apa-apa pun, 7 keturunan harta tak habis, bahasa kita. Jadi dia terhutang budi dengan nenek moyang dia. Tetapi sebenarnya kalau nak terhutang budi, kita kena terhutang budi kat Allah SWT. Sebab tuan-tuan, kita tak boleh pilih keluarga mana kita nak boleh berada. Kita tak boleh pilih, aku nak duduk dekat aku nak jadi anak raja. Tak boleh. Tak ada pilihan. Tak boleh pilih. Tak boleh duduk, Tuhan jangan hantar aku dekat keluarga miskin, hantar aku dekat keluarga kerabat diraja kan. Tak boleh. Kita tak boleh pilih. Maka orang yang telah mendapat rezeki, orang yang telah mendapat duduk dalam keluarga yang hebat-hebat ni, sepatutnya dia itu bersyukur kepada Allah SWT.
Sebab macam Arab musyrikin kan, musyrikin Mekah ni, mereka ni kebanyakan mereka dah kerabat-kerabat, mereka adalah orang Quraisy, mereka adalah orang yang diangkat oleh Allah SWT dalam masyarakat mereka. Sepatutnya mereka ini bukan terhutang budi kepada nenek moyang dia, boleh terhutang budi kepada nenek moyang dia, berterima kasih kepada nenek moyang dia, tetapi kalau dia nak berterima kasih lebih adalah tentunya lah kepada Allah SWT yang telah meletakkan dia itu ke dalam keluarga itu. Allah kata, kalau seolah-olah Allah nak kata, wallahu alam, seolah-olah Allah nak kata, kalau kau terhutang budi kepada keluarga kalian, sepatutnya kau terhutang budi kepada Allah SWT, kerana Allah SWT yang telah meletakkan kalian ke dalam keluarga-keluarga yang kaya raya, yang ada kedudukan, yang ada kemewahan itu. Nampak? Manusia itu juga sebenarnya selalunya dia susah nak berubah. Sebab apa? Sebab nenek moyang dia. Amalan nenek moyang tak boleh nak ubah, kena hormat nenek moyang. Allah nak bagi seolah Allah nak tahu, sepatutnya yang kau kena lebih hormat, yang kau lebih sanjung ialah itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. La'allakum tattaqun, supaya kalian ini menjadi orang yang bertakwa dengan memperhambakan diri kepada Allah SWT, maka secara automatiknya kita akan bersyahadah, kita akan bersaksi bahawa Allah itu adalah Tuhan, kita tidak disyirikkan dengan segala sesuatu, maka kita akan ikut segala perintahnya, termasuk perintahnya adalah mengikut syariat para Nabi dan Rasul. Mengikut zaman dia lah, diikutlah Nabi-Nabi dia, tetapi Nabi akhir zaman, kita hidup akhir zaman, maka kita ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah syariat yang terakhir. La'allakum tattaqun itu supaya apa? Supaya kalian ini sentiasa sentiasa mengikut segala perintah Allah SWT dan sentiasa menjauhilah larangan dia. Okey, itu ringkas. Kita terus pergi. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allazi ja'ala lakumul arda. Dialah yang telah apa, ja'ala, telah menjadikan bagi kalian ini bumi yang sebagai apa, sebagai hamparan, wassama, dan langit itu sebagai binaan, sebagai atap. Jadi Allah telah memberikan kepada kita ni tempat yang selesa, bumi ini boleh didiami, tak perlu nak cari planet lain dan planet marih ke apa, kita duduk di muka bumi ni, Allah memang jadikan bumi ni untuk kita. Yang itu Allah suruh kita duduk kat bumi ni. Allah memang jadikan bumi ni untuk kita sebagai hamparan, sebagai tempat kita bercucuk tanam, kita menghidupi, kita hidup dalam keadaan selesa. Itu Allah jadikan bumi ni untuk kita, sesuai untuk bercucuk tanam, boleh bina bangunan, kan? Tempat-tempat yang berbeza, ada caranya, ada laut. Boleh berenang, boleh pergi berenang. Boleh pergi mandi laut. Semua itu semua Allah jadikan, semua apa, semuanya ini Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Kemudian Allah jadikan apalah, langit, di mana langit itu sebagai atap. Kalau kita belajar sains lagi, apa adanya atmosfera lah, apa semua melindungi bumi ini daripada sinaran cahaya matahari lebih kurang. Maksudnya saya bukan pakar sains, jadi cakap pun kadang-kadang boleh silap. Jadi wa anzala minas sama', dan juga dia telah menurunkan daripada langit itu apa, telah menurunkan air. Air tu kita ketahui bukan air sirap yang turun, dia turun air hujan. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Lalu dia mengeluarkan daripada tanah tu tadi, hujan tu turun ke tanah, apa, buah-buahan sebagai apa? Sebagai rezeki kepada kalian. Nampak? Allah sebut rezeki. Yang bagi rezeki itu bukan nenek moyang kalian. Ya, kalian nampak nenek moyang kalian yang bagi. Tapi sebenarnya, hakikat sebenarnya yang beri rezeki kepada nenek moyang kalian itu adalah Allah SWT. Mereka ini semua sebagai perantara sahaja, tetapi sebenarnya, hakikat sebenarnya Allah yang beri. Allah turunkan hujan daripada langit, Allah keluarkan buah-buahan mekar, manusia boleh makan, manusia boleh jual, haiwan boleh makan. Semua tu Allah bagi sebagai rezeki. Maka apabila Allah telah menjadikan kalian, kamu sepatutnya sembah dia. Dan bukan sekadar mencipta kalian, dia jaga kalian dengan rapi sekali. Dia sediakan kalian ini, disediakan kita ini dengan segala prasarana
di muka bumi Allah ini, kita tak ada usaha pun bersama-sama Allah untuk bina bumi ini, tak ada pun. Tahu-tahu lahir dah ada je. Jadi cuma kita kena bercuduk tanah, itu pun ada pokok yang tumbuh sendiri je, Allah dah cipta dah. Kebanyakan kita menumpang orang lain tanam pun. Kebanyakan kita makan buah-buahan beli kat supermarket je. Orang lain yang tanam. So semua orang Allah dah bagi rezeki kat kita. Jadi kalau Allah dah bagi rezeki yang banyak ni kepada kita, maka Allah kata fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Mati. Bila Allah dah bagi segala-galanya, sangat-sangat dah sungguh tidak baiknya kita ini, sungguh jahatnya kita ini apabila Allah telah bagi kita segala-galanya, tiba-tiba kita pun mensyirikkan Allah SWT dengan perkara lain. Kadang kita sedar tak sedar, kita kata, kalau aku tak kerja kat situ, matilah aku. Allah, kalau aku tak buat perkara ni, matilah aku. Tak apalah, buatlah maksiat sikit, tak apalah. Kalau nak bagi rezeki kat anak-anak, kat isteri, kacak mati kami. Kita lupa yang memberi rezeki itu Allah SWT. So kita jadikan makhluk-makhluk lain sebagai tandingan kepada Allah SWT, seolah-olah kalau orang ni tak bagi rezeki kat kita mati. Sedangkan sebelum ni siapa yang jaga kita dalam perut? Siapa yang jaga kita dalam rahim kita? Siapa yang jaga kita sebelum ni? Allah SWT yang jaga kita. Jadi Allah memperingatkan kepada kita bahawa semua ini Allah yang jadikan. Allah bagi rezeki, sepatutnya kalau nak terhutang budi kepada Allah SWT. Maka dengan terhutang budi itu kita kena apa? Kita kena perhambakan diri. Dan kita jangan mensyirikkan Allah SWT itu langsung dengan segala sesuatu. Wallahu a'lam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan Allah SWT pula berkata kepada manusia-manusia ini, terutama kepada manusia ketika itu, yang mereka ini adalah seorang yang pakar dalam bahasa juga ada antara mereka. Dan mereka ini ragu-ragu dengan apa yang Rasulullah SAW bawa itu Al-Quran. Maka Allah SWT katakan kepada mereka ni, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu berada dalam keraguan daripada apa yang telah diturunkan kepada hamba kami. Nampak? Allah tadi suruh sembah dia. Sekarang bila sembah kita ni sebenarnya hamba, dia master, kita slave. Bila slave ni dia tak ada pilihan, dia kena hambakan diri kepada Allah SWT. Tapi memperhambakan diri kepada Allah SWT ni dia tak rugi pasal Allah ni dia bagi kita segala-galanya. Itu seolah-olah kita ni hamba tapi merdeka. Begitu. Cuma terikat dengan hukum hakam dia, syariat itu untuk menjaga manusia itu sendiri. Perhambakan diri, sembah Allah. Allah tak ada punya kerajaan tak bertambah pun dengan kita sembah dia. Tetapi benefit itu, faedah itu balik kepada kita sembah Allah SWT, kita ada tempat gantung, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita ketenangan. Yang itu benefit itu pada kita, faedah itu pada kita. Jadi kalau kalian ini rasa apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maknanya Allah iktiraf Rasulullah SAW itu sebagai hamba dia yang telah memperhambakan diri kepada Allah SWT, kira hamba dia di kalangan hamba yang terbaik. Maka fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkanlah dengan surah. Satu surah je. Dan Quran ni ada berapa? Sempurna ini Quran ni ada berapa? Ada 114 surah. Allah cuma minta satu saja. Satu surah pun Allah tak cakap panjang mana pun. Satu surah. Fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surah yang sama macam dia. Allah cabar. Allah bagi tahu, aku Tuhan. Aku yang jadikan kalian. Aku yang bagi rezeki pada kalian. Oh, kalian ragu-ragu dengan Muhammad SAW. Kalau kalian ragu dengan Rasul-Rasul aku, okey, datangkan satu sahaja. Satu sahaja surah menandingi Al-Quran. Wada'u syuhada'akum. Dan serulah penolong-penolong kalian min dunillah,
dari selain Allah. Kalian boleh minta siapa saja tolong, tapi jangan minta tolong ke Allah. Kalau kita lihat, kalau macam mana dia macam mana nak minta tolong kepada Allah, mana kalau bagi saya lah, jangan copy Quran lah. Kalau kalian copy Quran, itu bukan kalian buat Quran, itu kalian copy. Kalian tiru. Buat sendiri punya idea. Jangan copy-copy. Jangan minta kepada Allah SWT. Jangan rujuk kepada kitab Allah SWT. Rujuklah kepada akal kalian sendiri. Cuba buat sendiri yang setanding dengan Al-Quran. Min dunillah. In kuntum sadiqin. Kalaulah kalian ini orang-orang yang benar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Allah SWT dengan yakinnya, Allah SWT dengan penuh keyakinan memanggil, mencabar manusia-manusia yang merasakan bahawa Al-Quran ini bukan daripada Allah, maka datangkanlah satu surah sahaja yang sama macam ni. Panggillah siapa-siapa sahaja sebagai penolong-penolong kamu daripada selain Allah, jika kalian ni benar-benar orang-orang yang benar. Fa'in lam taf'alu, ayat 24, fa'in lam taf'alu wala taf'alu fattakun naran lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tak mampu, kata Allah SWT, dan tidak akan kamu mampu, di mana dan pasti kamu tak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kalau kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, cabaran ini sebenarnya adalah suatu menunjukkan bahawa Allah SWT itu benar-benar menurunkan Al-Quran. Maka Allah cabar, buatlah Quran yang seumpama, tapi jangan minta pertolongan selain daripada Allah SWT. Jangan mintalah pertolongan kepada siapa pun selain daripada Allah SWT. Jadi boleh jadi juga kalau kalian nak copy pun, nak kaji Quran, kaji, buatlah, kaji. Nak ambil pun cubalah, ambil ayat-ayat daripada Quran tu buat sendiri, boleh jadi begitu, wallahualam. Jadi bila ambil daripada Quran pun, pastilah bahawa orang akan kata ni Al-Quran lah. Kalau dia ambil sebiji dari Quran. Tetapi dia cuba ubah-ubah, dia tengok Quran, dia cuba ubah sini sikit-sikit, sana sikit, tapi dia pasti takkan dapat tanding. Sebab ada orang cuba buat pun. Kalau tak silap saya lah, orang cuba tiru ayat wal asr demi masa tu. Ada orang buat juga ayat yang pendek macam tu, tapi dia cerita kalau tidak pasal kucing, kalau tak silap, ataupun haiwan seperti kucing itulah. Tapi terus orang kata ini bukan Quran, hanya mengarut. Terus boleh detect. Jadi Allah kata kat sini, panggillah, maksudnya panggillah siapa saja ahli-ahli bahasa ke daripada kalangan kalian untuk buat seumpama dengan Quran, tapi Allah kata dengan yakinnya kalian pasti tidak akan mampu. Sebenarnya tuan-tuan, mereka sendiri sebenarnya tahu. Mereka sendiri, orang-orang kafir ini, mereka sendiri sedar bahawa mereka tak mampu melakukan perkara tersebut. Sebab mereka sendiri sebenarnya, orang-orang Arab Quraisy ini, orang musyrikin ini, orang-orang kafir ini, orang Arab ni, sama ada Mekah ke di Madinah ke, wallahualam, mereka ini sebenarnya sedar bahawa Al-Quran ini memang benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka ni adalah ahli-ahli bahasa, maka mereka lihat pada susunan bahasa, keserasian makna dalam Al-Quran ni sebenarnya sangat mengagumkan mereka. Sebab tu ada riwayat, wallahualam kesahihan riwayat ni, mungkin dalam sirah ke apa, ada pun di kalangan orang-orang kafir ketika itu, wallahualam tak silap ada salah seorang yang kemudian masuk Islam, mereka datang pada malam hari tu, mereka cuba dengan Nabi baca apa. Maksudnya mereka tahu bahawa Al-Quran itu benar-benar sesuatu yang mengagumkan, benar-benar datang daripada Allah SWT. Sebab mereka pun mengaku mereka sembah Allah. Cuma mereka sembah selain daripada Allah juga. Jadi mereka tahu. Tetapi kerana apa mereka tidak menerima? Kerana yang datang itu adalah daripada Muhammad SAW, orang yang mereka telah kenali.
Dan mereka rasa seolah-olah Nabi Muhammad SAW ini telah hendak melawan nenek moyang dia sendiri. Iaitu sebab tu kita sebut tadi, jangan kamu terhutang budi kepada nenek moyang dia sehingga tak sanggup nak ubah apa yang telah ada dalam masyarakat, apa yang telah ada dalam keluarga. Sebab apa? Sebab risau dipulau oleh keluarga semua. Sedangkan apa yang sedangkan jasa yang paling besar ialah itu sebenarnya datang daripada Allah SWT yang telah mencipta kalian, yang telah menjadikan kalian, yang telah memberi kalian rezeki. Nah, itu dia sebenarnya. Jadi mereka sedar bahawa mereka sebenarnya tak mampu nak buat perkara tersebut. Mereka sendiri adalah seorang antara mereka boleh rujuk kepada pakar-pakar bahasa. Pakar-pakar bahasa mereka ini tahu bahawa ayat ini bukan sesuatu yang boleh dibuat oleh manusia. Kerana kita lihat tiada siapa pun orang kafir pada zaman itu yang secara terang-teranganlah kita kata membuat perkara tersebut. Mereka tak mampu membuat. Kalau ada pun yang buat agaknya, tapi sampai sekarang kita lihat yang tersebar itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tak mampu dah. Mereka tak mampu nak buat perkara tersebut. Akhirnya nanti mereka tuduh Nabi dengan tuduhan yang macam-macam. Iaitu. So Allah kata fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika kamu tak dapat buat dia dan walau taf'alu, dan selama-lamanya kalian takkan buat, dia kata Allah. Fattakunna, takutlah kepada api neraka. Balasan Allah SWT kelak di akhirat, allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya manusia, wal hijarah, dan batu. Quran ini tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kebanyakan ayat dia mampu difahami oleh orang awam pun. Allah menggunakan bahasa yang mudah. Tetapi apabila dikaji dengan lebih dalam lagi, orang-orang yang pakar dalam bidang bahasa dengan tahu balaghah dia akan nampak lagi perkara-perkara banyak lagi sebenarnya mutiara-mutiara yang boleh diambil daripada Al-Quran ini. Orang yang belajar tentang bahasa, mereka akan tahu bahawa Al-Quran ini benar-benar sesuatu yang menakjubkan. Jadi sebab tu Allah mencabar kepada mereka ni. Mereka ni orang-orang pada zaman Rasulullah ni, orang yang tahu sastra, orang yang ahli bahasa. Sepatutnya kalian lebih tahulah bahawa Al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya ada mereka pun kata, ataupun kalau mereka ni tak mengaku bahawa Al-Quran ni daripada Allah, kena mereka terpaksa akui bahawa dia bukan daripada tangan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah yang tulis lah. Ni mesti something else lah kalau nak kata begitu. Bukannya datang daripada manusia. Tentu saja dia datang daripada Allah SWT. Jadi kalian takkan mampu. Kalian pasti takkan mampu. Kalian tidak, maka jika kalian tak dapat buat dan kalian pasti takkan mampu, kata Allah, maka bersedialah kalian untuk dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Soalan itulah terjemahan dia, penafsiran dia kalau saya lihat kepada tafsir daripada Ibnu Katsir rahimahullah taala, tafsir Al-Quran Al-Azim. Jadi dikatakan bahawa batu itu adalah menjadi bahan bakaran kepada manusia. Wallahu a'lam. Jadi bila saya rujuk kepada dalam tafsir daripada karangan Ibnu Katsir rahimahullah taala, dia mengatakan bahawa beliau rahimahullah taala mengatakan bahawa dia adalah batu khas, boleh kita katakan macam tu, batu satu batu yang memang satu batu yang memang panas, iaitu sebuah batu yang paling panas apabila dibakar. Maka dibakar manusia ini boleh kita kata bahan api lah, kita katakan. Kita kalau bahasa kita ni mungkin macam belerang ke apa, wallahu alam. Tapi dia adalah batu api yang besar, yang berwarna hitam, sangat keras, dan juga ada yang kalau dia tengok dalam tafsir Al-Quran ni mengatakan bahawa dia berbau busuk. Wallahu alam. Jadi dia bukanlah batu, dia ada sebenarnya batu yang dijadikan sebagai bahan bakar lah, khas untuk
orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir kepada keimanan, kepada Al-Quran itu sendiri, kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan Allah mengatakan bahawa mereka ini uiddat lil kafirin, dan disediakan kepada orang-orang yang kafir. Orang kafir ini maksudnya kafara, ini maksudnya dia menutup hati dia, maksudnya dia diingkar. Dia dah dapat kebenaran tetapi dia menolaknya. Maka bersedialah kalian untuk dimasukkan dalam neraka, di mana neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan juga adalah batu-batuan. Wallahu alam. Keadaan sebenar sendiri kita sendiri tidak mengetahuinya. Cuma kita beriman sahaja seperti mana apa yang Allah SWT nyatakan dalam kitab Al-Quran ini. Wallahu alam. Jadi setelah Allah SWT mengancam manusia, itu biasanya sifat Al-Quran ni, kebiasaannya apabila Allah ancam, Allah akan bagi khabar gembira. Apabila Allah bagi khabar gembira, Allah akan bagi ancaman. Sebab apa? Al-Quran ini turun, Rasul itu datang kerana dua keadaan, iaitu apa? Untuk memberi peringatan dan juga memberi khabar gembira. Kita kalau manusia ni, kalau cerita kat orang, nak marah orang, duk bagi sampai tak boleh jatuh, sampai tak boleh bangun lagi dah. Kata nak nasihat, dia bantai sampailah dia cakap perfect sampai orang tu seolah-olah tak boleh bangun dah. Tak ada kata-kata semangat untuk membangunkan dia balik. Ya Allah SWT tak macam tu. Allah SWT bila ancam, dia bagi khabar gembira. Maksudnya mesti takut tapi ada harapan. Bila dah berani, bila dah gembira dah pasal syurga, tapi awas juga jangan sampai tergelincir ke dalam neraka. So ada dua, balance. Jadi apabila Allah SWT menceritakan berkenaan ancaman, Allah memberi khabar gembira kepada orang beriman. Allah kata, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berilah khabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Jadi sesungguhnya apa tu bagi mereka ini adalah jannat, kebun-kebun. Kita kata terjemahkan. Sebenarnya kebun-kebunlah bahasa asal. Direct translation dia. Kebun-kebun. Yang ini syurga. Yang mana tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kemudian Allah SWT berkata, Allah peringatkan pula kepada orang-orang beriman setelah mereka ini ditentang, setelah mereka ini berdakwah, mereka ini dah tolak dakwah mereka mentah-mentah. Maka Allah kata, bagilah khabar gembira kepada orang yang beriman, orang yang sudi memperhambakan diri kepada Allah SWT, dan juga bukan sekadar beriman sahaja, percaya sahaja, tetapi dia tu wa'amilus solihat. Dia adanya bukti melalui mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Annalahum, bagi mereka ini syurga-syurga. Bagi mereka ini syurga, jannat, taman-taman, kebun-kebun yang apa? Tajri, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apabila ada sungai-sungai ini maksudnya subur tempat tu. Dan juga seolah-olah kita katakan bila ada air tak matilah. Khalidina fiha abada, kan nanti kekal selama-lamanya di sana. Jadi maksudnya ini seolah-olah menggambarkan bahawa apabila kita masuk di syurga kelak adalah apa? Adalah kita akan kekal abadi sebab kita ada air minuman. Seolah-olah ni logik akal yang hendak Allah bagi kepada kita lah. Dan kita takkan mati dah. Ada hadis yang menyebutkan kenapa kita tidak mati dah. InsyaAllah dalam waktu yang lain. Jadi kita dapat lihat bahawa tempat tu subur. Manusia tu sendiri di dunia ni, mereka suka pergi kat tempat-tempat yang ada air, yang ada ketenangan. Kami sendiri, keluarga kami sendiri pun suka pergi ke tengok laut. Kalau ada peluang untuk pergi. Sebab apa? Itu menenangkan. Jadi di sini gambaran Allah menunjuk adanya keadaan yang menyenangkan, keadaan yang jauh daripada kerisauan, adanya kebun-kebun, adanya air yang mengalir, sungai-sungai mengalir di bawahnya, di bawah syurga itu, di bawah kebun-kebun itu.
Kemudian apa kullama ruziqu minha min samara, setiap kali mereka diberi rezeki daripada buah-buahan sebagai rezeki, mereka kata masya-Allah, ini suatu yang hadzal ladzi ruziquna min qabl. Ini adalah rezeki yang telah diberikan kepada kami. Ditafsirkan oleh para mufassirin, para ulama. Ada yang mengatakan bahawa sama di sini maksudnya dia samalah macam apa yang ada kat dunia tu. Tapi rasa dia sangat berbeza. Satu kekaguman lah maksudnya. Wow, dia dah beza ni. Ini satu benda nampak macam sama tapi berbeza. Ataupun ada juga mengatakan bahawa bentuk dia sama dengan sebelum dia, buah-buahan dia sama, tetapi rasa dia sentiasa, kualiti dia upgrade. Macam tu. Kita kadang-kadang kalau kita beli kat supermarket ni sekarang, dia banyak-banyak tu ada satu tu mesti ada yang tak cantik. Dia letak sumbat sekali. Yang ni tak. Setiap kali makan nampak sama tetapi rasa dia sentiasa upgrade dari masa ke semasa. Wallahu a'lam. Tak pernah sampai lagi, maka setakat ini sahajalah yang kita boleh mampu cerita. Seperti mana apa yang Allah SWT sampaikan. Baik. Jadi wa atu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi dengan yang serupa, walahum fiha azwajum mutahharah. Bila kata diberi yang serupa ni pun kita boleh katakan bahawa dia tak kurang lah. Meski itu konsisten. Kita ni kadang-kadang bahkan meningkat. Kita ni kadang-kadang ada masa makan sedap, ada masa okey lah. Kalau orang yang lebih susah kadang tak makan langsung. Tapi dia juga kelak konsisten. Mereka tetap akan dapat perkara itu. Dan mereka diberi dengan sesuatu yang serupa. Tetap dapat nikmat Allah itu secara berterusan. Walahum fiha azwaj. Dan bagi mereka ini pasangan-pasangan mutahharah yang suci. Wahum fiha khalidun. Dan mereka ini dalam syurga, mereka itu kekal selama-lamanya. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita lihat kepada logik kita lah sebagai manusia. Kita nak kena ada, kita bekerja ni semua sebab apa? First kita bekerja keluar dari universiti sebab kita nak makan lah. Nak makan. Betul tak nak makan? Nak makan. Lepas tu nak tempat, lepas makan dulu sebab dengan duduk mak ayah tak ada masalah. Jadi nak makan dulu lah. Takkan dah makan pun mak ayah nak bagi lagi kat luar tu dah kerja. Saya kena cari makanan sendiri. Jadi nak makan. So Allah kata ada makanan. Ada rezeki. Itu manusia. Dan juga bila ada syurga ni maksud tempat tinggal. Ada rumah. Ada rumah besar 3 tingkat ke. Rumah besar. Makanan cukup. Hidup seorang-seorang pun tak best juga. Jadi Allah kata kena ada pula pasangan. So lengkap. Allah tahu apa yang manusia mahu. Semua itu lengkap. Ada apa? Ada rezeki. Ada tempat tinggal, ada makan, ada tempat tinggal, ada makanan, ada rezeki, ada pasangan hidup. Itu adalah balasan. Bahkan Allah kata kat sini adalah azwaj yang mutahharah. Apa tu? Pasangan yang suci. Yang ini kita kena rujuk kepada tafsir. Apakah maksudnya pasangan suci? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bila saya rujuk, kita rujuk dalam kitab tafsir karangan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahawa suci di sini bermaksud bukan sahaja suci daripada satu keaiban sahaja. Dia ada melingkungi ke semua kesucian. Contohnya yang Syekh nakalkan ialah mereka itu suci akhlak dia, suci tubuh dia, suci perkataan dia, suci penglihatan dia. Akhlak orang pasangan ni penuh dengan sesuatu yang disukai, dicintai oleh para suami. Dihiasi dengan akhlak yang baik, dia berhias dengan yang paling indah, baik lisan perbuatan, dan kata beliau lagi suci tubuh mereka daripada haid, nifas, mani, kotoran, lendir hidung, air ludah dan bau yang tak sedap. Dan juga suci penampilan mereka dengan kesempurnaan kecantikan. Di mana tak langsung, tak ada aib langsung pada diri mereka, tak pula rupa yang buruk, rupa yang hodoh, dan tapi mereka ni baik-baik, cantik-cantik, suci lisan dia, pandangan mereka, dan menundukkan pandangan mereka terhadap suami-suami mereka, sopan lisan mereka dan bertutur kata jauhlah daripada perkara yang buruk. Ini semua khabar
khabar gembira yang diberikan kepada orang beriman. Di dunia kita alhamdulillah kita katakan semua ada dapat pasangan yang baik. Tapi kadang-kadang ada masa kita dengar perkataan yang kita tak suka semua, kena sabarlah sebab ni dunia. Barangkali sesuatu yang kamu tak suka tu baik bagi kamu kan. Kita akan sampai kepada ayat tu. Tetapi kelak di syurga itu semuanya menggembirakan hati. Tu Allah kata wabasyiril ladzi, berikanlah khabar gembira. Seperti mana kita katakan kalau menderita pun di dunia ni 70 ke 80 tahun, tetapi kelak di akhirat kita akan rasa bahagia selama-lamanya. Kalau kita bahagia di dunia ni pun 80 tahun, kalau kita tak ikut Allah SWT, maka kita akan menderita selama-lamanya ataupun dalam keadaan yang sangatlah lama. Kita tak naklah kita menderita, biarlah kita ini bahagia di dunia. Yang paling best ialah bahagia di dunia. Baik kita di dunia dan baik juga di akhirat. Tetapi hidup ni penuh dengan perjuangan. Bila kata perjuangan itu mestilah sesuatu yang kadang-kadang tidak menggembirakan hati. Kita kalau berdakwah ni, Nabi SAW dakwah bukan cuma orang sambut dia. Mula-mula orang panggil dia sebagai Al-Amin, orang yang dipercayai. Mereka sayang kepada Rasulullah SAW. Mereka Rasulullah ni seorang pemuda yang dihormati, seorang lelaki yang dihormati, datang daripada bangsa kaum Quraisy yang terbaik. Tetapi apabila dia mengaku diri sebagai Nabi, saat itu dia mula ditentang orang. Yang itu. Jadi jangan kita kata, kenapalah orang tak ikut cakap aku. Tak, kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seorang yang dipercayai, tetapi apabila dia jadi Nabi, dia itu ditentang. Maka Allah nak pujuk kepada orang-orang yang ditentang ni, orang yang diberi tomahan macam-macam. Allah nak memujuk hati orang-orang yang ditentang ini supaya kata apa? Jangan risau. Jangan sedih sebab satu hari nanti kalian akan dapat balasan yang menggembirakan hati kalian. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu setakat ini. Kita bincang hari ini, kita bincang ringkas-ringkas dulu. Kita bincang ayat yang sedikit-sedikit sahaja. Kita bincangkan daripada ayat 21 sampai ayat 25. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi perbincangan kita ni. Doakan agar kata Allah mempermudahkan kita untuk meneruskan program ni. Allah mudahkan kita. Allah bagi kekuatan kepada saya untuk menyampaikan sebaik-baiknya. Seperti biasa, apa sahaja yang tersilap itu tinggalkan. Kadang-kadang kita sebagai manusia ni, selalunya sebagai manusia ni, banyaklah sekali kesilapannya. Mana yang baik tu ambil, mana yang salah tu tinggalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Allah mengampuni dosa saya, dosa kita semua. Dan Allah merahmati kita dan memberi kekuatan kita untuk memahami ayat-ayat daripada Al-Quran ini. Dan tentu saja mengamalkan dalam kehidupan kita agar kita dapat mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Demikian sahaja daripada saya, insya-Allah. Apa sahaja salah silap saya mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat kerana yang sudi mendengar. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.